الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما. Yang dikasihi pengurusi surau iman, ahli-ahli terkuasa, para hadirin muslimin muslimah yang dikasihi sekalian. Para hadirin yang dikasihi sekalian, malam ini kita ketengahkan berkaitan dengan kezaliman di zaman ini, terutamanya di Mesir dan di Syria. Pembunuhan yang begitu banyak, kezaliman yang begitu hebat. Para hadirin sekalian, persoalannya, apakah kezaliman yang berlaku di saat ini telah sampai kepada kemuncak kezaliman ataupun dia baru bermula? Itu satu persoalan. Yang kedua, bagaimana kesudahan apa yang berlaku di bumi Syria di hari ini? Peperangan di antara Sunni dan Syiah di bumi Syria di hari ini, bagaimana kesudahannya mengikut hadis-hadis akhir zaman. Jadi para hadirin sekalian, kita nak bincang berkaitan kezaliman yang berlaku di atas muka bumi kita. Apakah telah sampai kepada kemuncak kezaliman? Itu satu persoalan. Ini apa yang kita ketengahkan di para hadirin sekalian. Kesemuanya berpandukan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Bukan telahan politik. Kalau telahan politik kita nak kena baca banyak surat khabar, tengok TV, tengok bagai-bagai, kemudian kita boleh buat telahan. Tetapi para hadirin sekalian, kezaliman yang berlaku di atas muka bumi di hari ini, kita tengok di bumi Syria, kita tengok di bumi Mesir. Khasnya di bumi Mesir, para hadirin sekalian, lebih daripada 7,000 terbunuh antara Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi. Puluhan ribu Jeneral Arab. Kemudian banyak yang dipenjara. Para hadirin, yang cedera parah dibawa ke hospital, dengan hospital dibakar. Itu kezaliman. Bukan hanya orang, dengan hospital turut dibakar, dengan masjid-masjid dibakar, surau-surau dibakar, pejabat Ikhwanul Muslimin dibakar. Itu kezaliman. Sehingga mereka yang berada di dalam penjara tidak diberi minum selama 3 hari. Itu para hadirin sekalian di Mesir. Kita tengok pula di bumi Syria. Para hadirin sekalian, kita boleh tengok YouTube di bumi Syria ni, bagaimana kezaliman yang berlaku. Lebih daripada 100,000 terbunuh di bumi Syria. Bukan sikit, 100,000 lebih terbunuh di bumi Syria. Lebih daripada ratusan masjid dibom, hancur, termasuk masjid Khalid ibn Walid. Ini di bumi Syria para hadirin sekalian.
Kemudian ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah ditangkap dan ditanam hidup-hidup. Seraya dikatakan kepadanya, Qul la ilaha illa bashar. Katakan tidak ada Tuhan melainkan bashar asal. Dia mengucap ini apa di zaman moden ini para hadirin sekalian. Kita ingat zaman Nabi dulu. Rupa di zaman moden di akhir zaman ni ada lagi nak ajar manusia supaya murtad, ajar mengucap la ilaha illa bashar. Tidak ada Tuhan melainkan bashar asal. Ahli sunnah wal jamaah jawab la ilaha illallah, taruh di kamus sehingga sampai ke paras hidup dikatakan sekali lagi qul la ilaha illa bashar. Katakan tidak ada Tuhan melainkan bashar asal. Bila kita jawab la ilaha illallah, terus di kampus dengan tanah debu menutup hidup. Di para hadirin sekalian, ada pula yang di kampus beramai-ramai, di seorang-seorang. Ada pula di kampus beramai-ramai dalam satu lubang. Inilah kezaliman-kezaliman yang berlaku di tanah Syria. Ada pula yang ditangkap para hadirin sekalian, diseret di atas tak dengan kenderaan. Tulangnya ke mana, isinya ke mana, dibahan dengan tak. Ini bentuk-bentuk kezaliman. Ada yang dicincang, ada yang dirogol, kemudian para hadirin sekalian dibom dengan bom kimia. Ini kezaliman yang berlaku. Dan baru-baru ini empatnya Sungai Furat turut dibom. Itu kezaliman di bumi Syria. Ini kita tak tengok di Rohingya lagi. Cuba kita tengok Rohingya. Masjid Kerisik di Thailand itu kecil para hadirin sekalian. Umat Islam di Thailand bukan sama dengan kita. Dibunuh. Kita tengok pula para hadirin sekalian di Kashmir, di Palestin. Inilah kezaliman-kezaliman yang berlaku. Jadi persoalannya, apakah kezaliman yang sedang berlaku telah sampai kepada puncak? Jawabnya para hadirin sekalian, belum lagi sampai kepada puncak kezaliman. Nabi menjelaskan bagaimana perjalanan pemerintahan negara, pemerintahan dunia ini. Nabi menjelaskan satu persatu. Takunu nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, summa yarfa'uha Allah idza syaa'a an yarfa'aha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah ma syaa Allah an takun, summa yarfa'uha Allah idza syaa'a an yarfa'aha, summa takunu mulkan 'adhan ma syaa Allah an takun, summa yarfa'uha Allah idza syaa'a an yarfa'aha, summa takunu mulkan jabariyan ma syaa Allah an takun, summa yarfa'uha Allah idza syaa'a an yarfa'aha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, summa sakat. Nabi menjelaskan kepada kita perjalanan pemerintahan dunia. Tertegaknya kenabian di kalangan kamu, tertegaknya kepimpinan nabi-nabi di kalangan kamu, selama mana dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah hendak mengangkatnya. Maka telah berakhir kepimpinan para nabi di atas muka bumi dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Law daripada Nabi Adam berakhir dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Itu perjalanan kepimpinan dunia. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian tertegak pula sistem khilafah berdasarkan kepada petunjuk Nabi. Sistem khilafah, maknanya Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan berakhir dengan kewafatan Sayyidina Ali. Habis kepimpinan khilafah berdasarkan kepada petunjuk Nabi. Summa takunu mulkan 'adhan ma syaa Allah an takun. Kemudian akan tertegak pula sistem beraja. Apa beza di antara khilafah dengan beraja para hadirin sekalian? Khilafah pemerintahannya berdasarkan kepada mesyuarat. Kepimpinannya tertegak di atas dasar keputusan syura.
mesyuarat orang ramai nak siapa jadi ketua. Sistem beraja ni pula berdasarkan kepada keturunan. Jadi kita dengan harap nak jadi raja, kita belajar pandai tahap mana pun. Jadi profesor tak jadi apa, dengan harap nak jadi raja. Sebab raja ni hak keturunan. Siapa yang buat? Manusia yang buat. Sebab itulah Nabi sebut, setelah berakhir dengan kewafatan Sayyidina Ali, Nabi menjelaskan lagi, summa takunu mulkan a'dhan masya-Allah an takun. Kemudian akan tertegak pula sistem beraja yang jenis menggigit selama mana dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah hendak mengangkatnya. Apa makna sistem beraja yang jenis menggigit ni para saudara sekalian? Jenis tokak. Lawan dia tokak. Jadi ada juga. Tu tokak Nabi sebut istilah nampak lembut sikit tokak. Para saudara sekalian, kerajaan dulu-dulu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi runtuh Kaabah tu di zaman Bani Umayyah. Ni para saudara sekalian, tu dia baru tokak. Berapa banyak sahabat Nabi dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Tabi'in tu dia baru tokak. Baru dia gigit. Kemudian Nabi sebut lagi, maka berakhirlah para saudara sekalian sistem beraja yang jenis menggigit di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan akhirnya kerajaan Utsmaniyah Turki. Sistem beraja semua. Tapi berakhir pada tahun 1924. Summa takunu mulkan jabariyan masya-Allah an takun. Summa yarfa'u Allah idza syaa an yarfa'a. Kemudian akan tertegak pula sistem beraja. Sistem beraja lagi. Sistem beraja yang jenis kuku besi. Ini jenis kuku besi. Tadi kita tokak, ini kuku besi. Jadi para saudara sekalian, macam mana kuku besi ini? Lawan penjara ada di hadapan. Itu mana kuku besi. Nak lawan? Kamu nak tegur apa? Kamu nak lawan? Ya. Kamu nak lawan keputusan kami? Tengok penjara ada di depan. Nak lawan, peluru ada di depan. Nak lawan, polis dan tentera ada di depan. Nak lawan dengan masjid, kami bakar. Nak lawan lagi, surau kami bakar. Nak lawan lagi, kamu berlindung di hospital, hospital kami bakar. Nak lawan lagi, tak cukup dengan peluru biasa, kami bubuh bom kimia. Itu makna kerajaan buku besi pada hari ini. Jadi hari ini telah berlaku. Hari ini telah berlaku. Sebab itulah saya sebut tadi, kezaliman yang berlaku di atas muka bumi ini, apakah telah sampai kepada kemuncaknya? Ini Islam berlaku. Ini kerajaan berkuku besi. Nabi sebut, masya Allah an takun, selama mana dikehendaki oleh Allah. Summa yarfa'u Allah idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Allah hendak mengangkatnya. Sampai saat ini Allah Taala tak angkat lagi. Sistem kenabian telah diangkat. Sistem khilafah berdasarkan kepada petunjuk Nabi telah diangkat. Sistem beraja yang jenis menggigit telah diangkat. Sekarang ini sistem beraja berkuku besi telah berlaku, sedang berlaku, dan belum lagi diangkat. Selepas berakhirnya sistem beraja berkuku besi ini, barulah Nabi sebut summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan tertegak semula sistem sistem khilafah berdasarkan kepada petunjuk Nabi. Jadi para hadirin sekalian, insya-Allah setelah berakhir kerajaan berkuku besi ini yang kita tengok di seluruh dunia, di India, Kashmirnya, di Palestinnya, di Rahiyanya, dan di bagai-bagai negara Rusia, Syria, Mesir, Palestin, ini semuanya akan berakhir. Tapi bila akan berakhir? Para hadirin sekalian, saya nak sebut kemuncak kezaliman ialah dalam hadis Riyadhus Shalihin, bab yang pertama, hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa iza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Akan ada sebuah tentera menyerang Ka'bah. Itu kemuncak kezaliman.
para hadirin sekalian, bukan masjid di Syria saja, ratusan masjid di Syria telah lebur, di Siak, Thailand, Rohingya, itu kecil para hadirin sekalian. Kemuncaknya ialah Masjidil Haram menjadi matlamat utama orang-orang yang zalim. Yazu jaisunil Ka'bah, akan ada sebuah tentera menyerang Ka'bah. Itu kemuncak kezaliman. Jadi sampai hari ini tak ada lagi orang yang serang Ka'bah. Telah ada, tetapi bukan dimaksudkan dengan hadis ini. Kerana maksud hadis ini Nabi sebut lagi, fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Apabila mereka berada di satu kawasan lapang daripada bumi, yakni Zulhulaifah, mereka akan ditenggelam bumi mula daripada kepala tentera sehingga ke ekor tentera. Habis pula daripada kepala sampai ke ekor, semuanya ditenggelam bumi. Itulah para hadirin sekalian, baru mula berakhir kezaliman. Mula, bukan telah berakhir segala kezaliman, baru mula berakhir kezaliman. Setelah dia nak serang Ka'bah, tiba-tiba ditenggelam bumi, maka di situ mula berakhir kezaliman di atas muka bumi. Baru mula. Sekarang ni kemuncak. Maka para hadirin sekalian, kita nak kena ingat, dunia kita sekarang ni bukan kita akan menempuh keadilan, bukan kita akan menempuh ketenteraman, bukan kita akan menempuh kedamaian, tetapi kita akan menempuh kezaliman demi kezaliman demi kezaliman, sehingga tahapnya Ka'bah diserang. Itu para hadirin sekalian. Nak kena ingat. Sebab itu kita nak kena asuh anak-anak kita, isteri-isteri kita, masyarakat kita, supaya memahami agama Allah, memahami kehendak-kehendak Allah dalam Al-Quran dan hadis. Kita bimbing masyarakat kita ke arah memahami takwa, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar di atas segala ujian di atas muka bumi ini, dan bersabar menghadapi berbagai-bagai bentuk kezaliman. Tunggulah para hadirin sekalian. Inilah penjelasan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setengah kita ni lupa, tunggu para hadirin. Baik. Bila orang nak serang Ka'bah ni, kita sebut kemuncak kezaliman, orang akan serang Ka'bah, tentera akan serang Ka'bah. Dan bila dia serang Ka'bah, tak sampai masa masuk saja di kawasan Mekah ni, dia ditenggelam bumi di Zulhulaifah. Saya nak ingatkan para hadirin sekalian, kadang-kadang kita faham tenggelam bumi ni macam tanah rendah, tapi kita boleh tengok dalam YouTube lubuk raya tu berkah dan jatuh kenderaan di dalamnya macam gaul, seolah-olahnya tidak ada tanah. Tu Allah Ta'ala dah tunjukkan ada kamera banyak di lubuk raya. Allah Ta'ala tunjuk macam mana kereta lalu di lubuk raya. Tiba-tiba lubuk raya berkah, jatuh kenderaan dalam gaul, seolah-olahnya gaul, tidak ada tanah. Dulu buat tak di atas apa, tiba-tiba bila tak berkah, jatuh ke bawah, gaul dalam. Jadi para hadirin sekalian, Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Maka begitulah insya Allah apa yang disebut oleh Nabi akan berlaku kepada tentera yang akan serang Ka'bah. Baik, kita letak ke tepi bila Ka'bah akan diserang, kita letak ke tepi sat. Dan kenapa Ka'bah diserang, kita letak ke tepi sat. Baik, kita masuk pula para hadirin sekalian berkaitan dengan bumi Syria. Nanti kita sambung balik ke sini. Kita masuk ke bumi Syria. Syria ni para hadirin sekalian, rakyat dia terpecah dua. Satunya sunnah, yang kedua syiah. Jadi yang sunnah bersama rakyat, dia tak bersama kerajaan. Sunnah ni dia tak bersama kerajaan. Yang syiah bersama kerajaan. Kerana Bashar Assad adalah pemimpin negara Syria dan dia berpahaman Syiah. Maka para hadirin sekalian, rakyat yang Syiah bersama Bashar Assad. Kaki Nabi awal
bersama Bashar Assad. Maka berlaku pertempuran dua buah. Ahli Sunnah ambil senjata di mana? Ya, dulu dia pun tentera, dia pun polis. Maka dia guna senjata-senjata itu, bawa lagi bersama rakyat. Yang Syiah guna senjata itu juga. Dia juga tentera, dia juga polis. Maka bertempur dua buah ni. Jadi para hadirin sekalian, kenapa bertempur? Sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah apabila dia tengok setahun yang lepas, dia tengok Tunisia, kerajaan Tunisia boleh tumbang dengan tunjuk perasaan. Tak guna senjata, tak guna kekerasan, cuma tunjuk perasaan saja. Maka kerajaan Tunisia tumbang. Maka mereka ke Libya, kerajaan Libya tumbang. Mereka ke Mesir, Husni Mubarak tumbang setahun yang lepas. Maka para hadirin sekalian, Ahli Sunnah wal Jamaah di Syria pun cuba buat macam itu juga. Apabila dia buat, rupa-rupanya dia terpaksa berhadapan dengan kezaliman. Sebab itulah para hadirin sekalian, lebih daripada 100,000 dibunuh, diseksa, dipenjara dan berbagai-bagai lagi bentuk kezaliman. Maka para hadirin sekalian, oleh kerana itu rakyat terpecah dua, maka berlakulah pertempuran di antara dua kuat. Para hadirin sekalian, Syiah ni yang dipimpin oleh Bashar Assad, apabila dia tak tahan menghadapi perjuangan mujahidin Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dia pun panggil minta bantuan daripada Syiah seluruh dunia. Maka Syiah Yaman, para hadirin sekalian, telah sampai ke bumi Syria, berperang bersama Bashar Assad menentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah daripada Dubai, Syiah daripada Arab Saudi ada Syiah, Syiah daripada Iraq, Syiah daripada Lebanon yang disebut Hizbullah. Kita pun dengar ceramah Hizbullah. Para hadirin sekalian, dulu bolehlah orang sebut Hizbullah, tapi sekarang ni Hizbullah itulah yang datang ke bumi Syria, bantu Bashar Assad bunuh Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang macam kita ni. Ni orang macam kita ni. Dia mengaji hadis, mengaji tafsir, mengaji sifat 20 macam kita ni. Orang macam ni menjadi buruan kepada Hizbullah Lebanon. Hizbullah Lebanon ni maknanya tentera Allah, parti Allah. Ulama-ulama Timur Tengah, para hadirin sekalian, menggelarkan Hizbullah menjadi Hizbullah, parti Lata. Hizbullah atau parti Lata. Lata ni mana? Tokoh zaman jahiliyah dulu. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah kamu tak lihat Lata dan Uzza? Lata ni tokoh. Maka ulama-ulama Timur Tengah tidak menggelarkan Hizbullah Lebanon itu adalah Hizbullah, tetapi menggelarkan Hizbullah, parti Lata. Termasuk Yusuf Qaradawi, para hadirin sekalian, setahun yang lepas telah berkhutbah di Doha Qatar, mengisytiharkan kepada orang ramai bahawa musuh utama umat Islam adalah Syiah dan Hizbullah. Dulu dia boleh serang Yahudi, sekarang dia serang Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Jadi para hadirin sekalian, Syiah seluruh dunia, dan di belakangnya adalah Syiah Iran. Ini sekarang ni para hadirin sekalian. Kemudian di sebelah Ahli Sunnah wal Jamaah pula, daripada Arab Saudi sendiri telah sampai ke bumi Syria membantu mujahidin Syria. Termasuk Syekh Al-Arifi, dia pernah datang ke Malaysia dulu ni. Syekh Al-Arifi, dia berkhutbah menjelaskan kepada orang-orang Mesir, orang-orang Mekah, bahawa musuh utama adalah Syiah, para hadirin sekalian. Dia yang mula bunuh umat Islam. Maka para hadirin sekalian, daripada Arab Saudi telah sampai ke bumi Syria, termasuk Tok Imam Arab Saudi. Mula dia tunjuk dalam YouTube, dia kata inilah imam, seorang imam masjid di Arab Saudi, telah sampai ke bumi Syria untuk membantu kami di Syria ni. Kemudian duduk 2-3 hari, tiba-tiba dia tunjuk Tok Imam Arab Saudi telah menggugur syahid di bumi Syria. Kita saja yang tak sedar, para hadirin sekalian.
Bukan saya nak ajak para hadirin pelagau orang dah. Nak cerita suasana berlaku daripada Mesir. Para hadirin sekalian, nak sampai ke bumi Syria 12,000 2 bulan lepas. 12,000 sukarelawan, bukan jenis bantuan ni, sukarelawan yang jenis perang ni. 12,000 daripada Kuwait telah sampai ke bumi Syria. Berbondong-bondong, berpuak-puak daripada Iraq telah sampai ke bumi Syria nak bantu mujahidin, nak bantu ahli sunnah wal jamaah. Jangan ditindak, jangan diseksa, jangan dibunuh, jangan dipenjara, jangan ditangkap. Para hadirin sekalian, sehingga umat Islam daripada Afghanistan, Taliban juga telah sampai ke bumi Syria dengan pakaian hitamnya, dengan panji-panji hitamnya. Itu isyarat orang-orang Iran, orang-orang Afghanistan. Isyarat orang-orang Afghanistan ni dia pakai pakaian hitam dia, dengan serban hitamnya dan dengan bendera pun hitam. Jadi para hadirin sekalian telah sampai ke bumi Syria. Mujahidin daripada Chechnya juga telah sampai ke Syria. Daripada Bosnia telah sampai ke Syria. Ada mujahidin Cina telah sampai ke Syria. Jadi banyak para hadirin sekalian, sampai ratus ribu umat Islam berhimpun di bumi Syria, sehingga tertegaknya negara ahli sunnah wal jamaah di bumi Syria ini. Dilaksanakan hudud, tak payah fikir panjang, tak payah bimbang-bimbang. Berapa puluh puak mujahidin kesemuanya bersatu menubuhkan khilafah pemerintahan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bermula daripada pinggir Iraq ataupun sebahagian kecil daripada Iraq masuk ke bumi Syria. Jadi para hadirin sekalian, diisytiharkan di kawasan mujahidin telah dilaksanakan hukum hudud. Para hadirin yang dikasihi sekalian, maka hari ini berlakulah pertempuran di antara dua puak. Kemudian bukan sekadar itu para hadirin sekalian, lebih daripada itu, iaitulah Syiah dibantu oleh Rusia dan China. Ni kita tak nampak. Syiah ni dibantu oleh Rusia dan China. Sekarang ni para hadirin sekalian, armada Rusia yang berpusat daripada Ukraine, telah sampai di pelabuhan Syria. 40 armada tentera Rusia kemudian turun berkemah di bumi Syria. China buat latihan tembak satelit dia sendiri. Orang tanya, sebab apa kamu tembak satelit kamu sendiri? Dia kata, itu satelit lama, kami ganti dengan satelit baru. Para hadirin sekalian, itulah politik. Kenapa dia tembak? Tes peluru berpandu dia sampai ataupun tidak kepada satelit. Rupanya sampai. Bila sampai, satelit Amerika pun tunggu suatu hari nanti. Para hadirin yang dikasihi sekalian, itulah negara-negara yang membantu Syiah. Rusia dan China daripada dulu dia bantu Syiah ni, bantu Syria, bantu daripada dulu senjata dan bantu teknologi nuklear kepada Iran. Maka para hadirin sekalian, itu suasana di sebelah sini. Suasana di sebelah ahli sunnah pula. Apabila Amerika dengar Syria bom rakyat dia dengan bom kimia, maka dia menghantar 2 bulan lepas 7 armada daripada Amerika sampai ke bumi Teluk. Para hadirin, jet berjuang Amerika turun buat latihan di bumi Turki. Turki pula tembak jatuh helikopter Syria yang bermain berlega di bumi Turki. Dia bagi amaran sila keluar, tiba-tiba helikopter tak keluar, maka jet berjuang Turki punya terus tembak. Ini suasana yang berlaku. Apabila mereka datang ke bumi Teluk, para hadirin sekalian, tunjuk perasaan yang Syiah ni. Kemudian Bashar Assad memberi amaran kepada Amerika, kamu, kalau sekiranya kamu memerangi kami, maka kami akan libas tengkok-tengkok kamu sebagaimana
Jadi para hadirin sekalian, kata-kata yang begitu panas hari ini kita boleh baca dalam internet kita. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, inilah suasana yang berlaku. Kita tak nampak ni. Maka Nabi kita SAW dalam masalah ni dia jelas kepada kita satu pesan. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Kalau kita ada Google bahasa Arab kepada sekalian, kita tekan saja Salihun Rum sulhan aminah. Kamu akan berdamai dengan mereka seaman-amannya. Dia akan keluar hadis itu penuh. Siapa yang meriwayatkan hadis ni dan apa maksudnya satu persatu dan apakah hadis ini sahih ataupun tidak. Semua dijelaskan. Satu Salihun Rum. Hari ni orang mengaji pakai internet. Satu Salihun Rum sulhan aminah. Dalam masalah ni Nabi sebut, kamu akan berdamai dengan mereka seaman-amannya. Maknanya mereka tak akan perang kamu, kamu pun tak akan perang mereka. Kalau berlaku sikit-sikit itu pada sekalian itu biasa. Kita dengan isteri kita pun bergaduh, tapi sikit-sikit tak bawa kepada perceraian, pemisahan. Ni pun macam tu pula. Kamu akan berdamai dengan mereka. Para sekalian, daripada dulu mereka dengan umat Islam ni, dia ni buat hubungan yang begitu rapat lah. Walaupun kita kata cari kesempatan kan, itu biasa lah. Semua orang cari kesempatan, biasa. Cuba kita tengok para hadirin, mereka masa dia di masa Rusia serang Afghanistan dulu. Rusia ni para hadirin sekalian telah banyak menjajah bumi-bumi umat Islam. Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, sehingga digelar USSR. Itu Rusia para hadirin sekalian. Maka apabila dia jajah sampai ke bumi Afghanistan, maka akhirnya peluru Rusia sampai ke sempadan Pakistan. Umat Islam Afghanistan terpaksa berbunuh masuk ke bumi Pakistan. Dia Allah masa itu memberi tempat kepada mujahidin, memberi tempat kepada umat Islam yang pindah ganda yang sila duduk di bumi kami. Kemudian mujahidin pula masuk 10 tahun. Akhirnya Allah memberi kemenangan kepada mujahidin, halau antara Rusia. Tapi senjatanya para hadirin sekalian dapat daripada mana? Amerika. Amerika masa itu dia tak boleh nak tengok saingan. Yang menguasai dunia di ketika itu adalah Amerika dan Rusia, kuasa besar dunia. Maka Amerika dia tak mau nak tengok kawan dia, jadi dia pun memusuhi kawannya. Dia support senjata kepada Saudi, Saudi hantar senjata kepada Diaul Haq. Pakistan hantar senjata kepada mujahidin Afghanistan. Maka itu di antara bantuan. Maka berperang selama 10 tahun, akhirnya Rusia pulang ke tanah airnya. Rusia tumbang. Satu, maknanya para hadirin sekalian, Rusia ni dia tak buat kawan dengan mereka. Buat kawan apa? Cuba kita tengok lagi di PBB. Semasa nak perang teluk dulu ni, tahun 90 dulu, perang teluk, Amerika guna kuasa itu nak sekat ekonomi Iraq berjaya. Guna kuasa itu geledak nuklear Iraq berjaya. Guna kuasa itu serang Iraq. 37 negara datang serang Iraq kerana kononnya Iraq melanggar negara Kuwait. Itu tahun 90 dulu. Maknanya inilah kejayaan kekuatan Amerika guna kuasa itu. Amerika nak guna kuasa itu kepada Iran, para hadirin sekalian. Maka dia kata kita nak sekat ekonomi Iran. Rusia dan China kata jangan sekat. Maknanya Rusia dan China juga guna kuasa itu mempertahankan Iran. Amerika kata kita guna kuasa itu nak geledak nuklear Iran. Rusia dan China kata jangan geledak. Sebab apa? Ni hak kami. Amerika guna kuasa itu nak serang Iran. Rusia dan China kata jangan serang Iran. Maka begitulah dunia kita hari ini para hadirin sekalian. Satu pihak Amerika, satu pihak Rusia dan China. Maka para hadirin sekalian, hari ini China, Rusia dan China memahami siapa musuh. Amerika, Eropah, Ahli Sunnah wal Jamaah
Satusali'una Rum sulhan amina. Kamu akan berdamai dengan Amerika seaman-amannya. Rom itu dengan mana Amerika? Asalnya Roma Itali, tetapi nak cerita kekuatan politik berada di tangan Amerika. Orang-orang Kristian hari ini kekuatan politik Kristian berada di tangan Amerika. Maka para hadirin sekalian, kita pun terjemah Satusali'una Rum, kamu akan berdamai dengan Amerika sulhan amina seaman-amannya. Akan jadi sampai ke tahap itu. Walaupun orang itu istihar para hadirin sekalian, musuh ketat umat Islam adalah Amerika. Orang itu ceramah bataliti, musuh ketat kepada umat Islam Amerika. Begitulah ceramahnya. Para hadirin sekalian, saya nak ulang bagi panjang sikit berkaitan musuh kita yang sebenar. Allah memberi penjelasan di dalam Al-Quran musuh kita yang sebenar. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling kuat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan juga penyembah berhala, musyrik. Itu yang paling kuat permusuhan kepada umat Islam. Kita tengok Palestin, Yahudi yang menguasai. Kemudian walladzina asyraku, dan orang-orang musyrikun, penyembah berhala. Cuba kita tengok di Kashmir, India. Daripada dulu para hadirin sekalian, semasa nak dipisahkan di antara Pakistan dan India, maka diminta mana-mana umat Islam yang berada di bumi India sila ke Pakistan, kerana di sana adalah bumi yang akan diagih kepada umat Islam. Dan mana-mana orang bukan Islam yang nak ke India silakan, kerana India diserah kepada Buddha, penyembah berhala. Maka para hadirin sekalian, Said Qutb dalam Fizilah menjelaskan bahawa umat Islam yang begitu ramai, puluh ribu, ratus ribu daripada India berhijrah ke Pakistan melalui kereta api. Kereta api ambil orang bawa ke Pakistan. Tetapi para hadirin sekalian, tak sampai pun ke bumi Pakistan, umat Islam daripada India dibunuh di tengah jalan berpuluh ribu, ratus ribu. Ini saya kutub jelas dalam Fizilah. Cuma kita tak faham sejarah, tak baca sejarah. Maka para hadirin sekalian, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapati orang yang paling kuat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah penyembah, adalah Yahudi dan juga penyembah berhala. Kita tengok siap daripada dulu para hadirin sekalian, umat Islam menjadi buruan di bumi Siam, bumi Thailand, dibunuh, dipenjara, sehingga ulama-ulama hilang, tak tahu ke mana. Rohingya para hadirin sekalian, umat Islam diburu, dipenjara, dibuat daerah, dibunuh, hilang, tak tahu ke mana. Ni para hadirin nak faham. Manakala orang Amerika, Allah Taala sebut macam mana orang Kristian? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang lebih lembut kepada orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata kami adalah Kristian. Lembut sikit nak berbanding dengan Yahudi, nak berbanding dengan penyembah berhala. Tu Allah Taala sebut siap. Sebab itulah para hadirin sekalian, berapa ramai umat Islam belajar di Amerika, belajar di Eropah. Berapa ramai? Hingga tapak WTC telah dibeli oleh umat Islam di sana buat masjid. Cuba di sini dengan para hadirin sekalian. Umat Islam kahwin dengan orang Hindu. Orang Hindu musuh Islam, kita kahwin. Siap? Tak bawa parang lagi. Saya sebut sikit ni. Saya kata apa pula? Dah, sebagai contoh. Para hadirin sekalian, Vatican City, orang-orang muda di sana, umat Islam di sana, dia berpegang dengan mazhab boleh berkahwin dengan orang Kristian. Boleh berkahwin, dia pegang dengan mazhab tu. Maka dia pun berkahwin dengan gadis-gadis Kristian yang berpegang dengan kitab, maknanya yang baiklah. Bukan dia tak tahu orang Kristian pun ada berpegang dengan kitab dia, kitab Injil, kitab Bible. Maka walaupun kita kata seleweng ke terpesong apa pun, ahli kitab dia berpegang dengan mazhabnya, harus berkahwin dengan Kristian. Maka dia berkahwin dengan gadis-gadis Kristian 2-3 bulan masuk Islam. Orang lain pula berkahwin 2-3 bulan masuk Islam. Orang lain pula berkahwin. Maknanya para
Di atas dasar setuju sama setuju. Dia pakai kaedah tu, pakai undang-undang tu. Akhirnya pusat Kristian di Vertical City terpaksa buat undang-undang jangan berkahwin, buat undang-undang ni. Orang Islam tak boleh berkahwin lagi dengan orang-orang Kristian. Buat undang-undang yang penuh dah, tak boleh nak penuh, tak boleh nak penjaga. Suka sama suka. Maka para hadirin sekalian, begitulah yang saya sebut. Orang Kristian lebih lembut kepada orang yang beriman berbanding dengan Yahudi dan penyembah berhala. Baik para hadirin yang dikasihi sekalian, kita masuk lagi apa yang Nabi jelaskan berkaitan dengan kamu akan berdamai dengan mereka selamat-lamanya. Kemudian apa jadi? Apa jadi? Wa tuqatiluna antum wa hum aduwwan min waraikum. Wa fi riwayatin min waraihim. Kamu dan juga mereka akan memerangi satu musuh yang ada di hadapan mereka. Maknanya kamu ahli sunnah wal jamaah umat Islam akan bergabung dengan mereka ta'aluf siasi dan akan memerangi satu musuh yang ada di hadapan mereka. Musuh di depan mereka, yakni musuh mereka. Siapa musuh mereka? Kalau orang kata musuh mereka itu adalah Iran, kita kata betul. Daripada dulu Iran buat musuh dengan Amerika, Amerika buat musuh dengan Iran. Ataupun orang kata bukan Iran, musuh Amerika adalah Rusia dan juga China. Kita pun kata betul juga, dua-dua betul. Kenapa? Kenapa betul? Kerana Rusia dan China bertahaluk dengan Iran. Dia pun dah tahaluk. Tahaluk siasi lah. Kita nak sebut apa? Tak kerti. Pasal tadi kita dah sebut tahaluk siasi pada akhir sekalian. Maka Rusia dan juga China tahaluk dengan Iran dan juga Syria Bashar Assad. Jadi kamu dan mereka yang di Amerika akan memerangi satu musuh yang ada di hadapan Amerika. Dalam satu riwayat yang lain, wa tuqatiluna antum wa hum aduwwan min waraikum. Kamu dan mereka akan memerangi satu musuh yang ada di hadapan kamu. Siapa musuh kita? Musuh blok, musuh di atas dunia adalah tanah Arab tanya. Siapa musuh kepada umat Islam di tanah Arab? Maka para hadirin sekalian, musuhnya adalah Bashar Assad, juga Iran, bukan Rusia dan China. Betul? Betul? Kalau kamu kata sebenarnya Bashar Assad dan juga Syiah Iran adalah saudara kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita Ahli Sunnah, musuh kita adalah Rusia dan China. Sama? Itulah juga. Kerana Rusia, China, Bashar Assad, Syria, juga Iran bertahaluk sesama mereka. Jadi para hadirin sekalian, daripada dulu ada tahaluk ni. Maka kalau kita sebut dalam satu riwayat kamu dan mereka akan memerangi musuh mereka, patulah juga. Ataupun kamu dan mereka akan memerangi satu musuh yang ada di hadapan kamu, poin itu juga. Tak lari dah para hadirin sekalian. 4 buah negara ni bersatu. Maka akhirnya jadi apa? Akhirnya, ini yang saya sebut tadi, peperangan di antara Sunni dan Syiah, bagaimana kemuncak dan kesudahannya mengikut hadis-hadis akhir zaman. Jadi kemuncaknya para hadirin sekalian, inilah peperangan dunia ketiga yang akan berlaku. Dan inilah peperangan yang paling dahsyat. Senjata nuklear diketengahkan. Iran ada nuklear, Rusia ada nuklear, China ada nuklear, Jepun ada nuklear tapi dah meletup. Israel ada nuklear, Amerika, Eropah ada nuklear, Pakistan ada nuklear, India ada nuklear. Jadi kita nak tahu tahap musnah senjata nuklear di tahap mana. Kita tidak tak boleh buat bayangan. Berpuluh kali ganda Hiroshima dibom. Kita tak boleh dapat bayangan Hiroshima dibom ke tahap mana. Berpuluh kali ganda Hiroshima dibom. Kekuatan nuklear. Rosak di bumi Jepun. Ratusan kali ganda Hiroshima dibom. Kerosakan di Jepun antara tsunami yang melanda Jepun dan nuklear meletup. Para hadirin sekalian, itu bayangan. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita sebiji saja meletup, kita boleh nampak tahap kerosakan. Saya nak tengok dalam YouTube bagaimana kerosakan di bumi Jepun,
dia sebut lebih daripada 70,000 spesies tumbuhan. Kesemuanya habis lembu naik pantai. Naik pantai para hadirin sekalian. Kita tengok pokok bakau di tepi itu. Kalau buang 10 kilo ke 20 kilo ke 100 kilo, pokok bakau jadi apa? Tak ada kesan apa. Sebiji peluru kapal terbang turun di tengah lautan itu, pokok bakau jadi apa? Tak ada kesan. Jadi tsunami ya, tak ada jadi tsunami, ombak kecil ya. Tapi ini para hadirin sekalian, dia sebut segala 70,000 spesies tumbuhan di bumi Jepun tu apabila dilanda tsunami bau ni dan letupan nuklear, semuanya lebuh naik pantai. Cuba kita bayang kekuatan pokok bakau sudah orang naik pantai macam mana. Kemudian kita nak tengok pula macam mana kerosakan Jepun. Tekan YouTube tu nak tengok. Tak boleh nak tengok. Kenapa? Satelit rosak. Ni kekuatan nuklear para hadirin sekalian. Baik, kita ni sebut peperangan nuklear itu satu. Orang sebut peperangan nuklear, peperangan dunia ketiga. Ada pula dia sebut peperangan Armageddon. Ni kadang-kadang kita senyum tengok peperangan Armageddon. Apa? Para hadirin sekalian, kita kata kita ni terpengaruh dengan filem kok. Sebenarnya mereka buat filem Armageddon itulah bayangan peperangan dunia ketiga. Peperangan nuklear. Armageddon ni nama sebuah lembah yang ada di plastik. Kononnya sesiapa yang menguasai lembah ini, dia akan menguasai tanah Arab. Itu Armageddon. Disebut di dalam kitab Bible Kristian, kitab Injil berkaitan dengan Armageddon. Disebut di dalam kitab Taurat pada Yahudi berkaitan dengan Armageddon. Dan kitab hadis kita yang tidak ditasheh, bukan sama dengan Bukhari Muslim lah, kitab-kitab fitnah akhir zaman. Banyak buku-buku kitab-kitab hadis kita tak dicetak lagi para hadirin sekalian, tak ditasheh lagi. Ada dalam kitab-kitab tu disebut apa? Hara min jid dan waunu Harmagedon akan berlaku. Maka para hadirin sekalian, semua dunia telah berhimpun. Bayang tengok, Amerika telah sampai ke bumi teluk, Rusia telah sampai ke bumi teluk. Rusia dan di belakangnya adalah China, Jepun, dan Amerika di belakangnya para hadirin sekalian Eropah. Ni para hadirin, kita tak nampak bukan dunia ketiga. Maka peperangan ini kesudahannya macam mana? Nabi sebut lagi, Fatum saluna wa ta'lamuna wa taslamun. Kamu akan diberi kemenangan. Dalam peperangan ini kita akan menang. Wa ta'lamun, dan kamu akan mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Wa taslamun, dan kamu selamat. Selalunya para hadirin sekalian, kita baca sejarah yang telah lalu. Tapi ini Nabi cerita siap apa yang akan berlaku. Ini bukan kita baca sejarah yang telah lalu ni. Kita baca sejarah yang akan datang. Kalau apa yang akan berlaku di muka bumi ini. Jadi para hadirin sekalian, kadang-kadang kita kata sebut buta sejarah. Ni kita buta adik, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku. Kamu akan diberi kemenangan dalam peperangan nuklear Armageddon, peperangan dunia ketiga. Kemudian kamu akan mendapat harta ghanimah, kamu akan selamat. Berakhir kita tu? Tak berakhir lagi. Summa tarji'un, apabila Rusia kalah para hadirin sekalian, ini bukan dunia ketiga ni, Rusia kalah, China kalah, Iran kalah, Syria kalah, Bashar Assad kalah para hadirin sekalian. Kemudian bila puak ni kalah jadi apa? Kita menang. Bila kita menang jadi apa pula? Summa tarji'un, Nabi sebut, kemudian kamu pulang, hatta tarzilu bimarajizi dulu, sehingga kamu singgah di satu kawasan berrumput yang berbukit-bukit di bumi Syria. Jadi apa? Fayafa'un nasraniyus salih, maka orang-orang Kristian mengangkat salib. Maknanya mereka mari perang ni para hadirin sekalian, dia berdasarkan kepada agama dia, iaitulah salibiyah.
bukan nak tolong kita. Itu kepentingan, karena musuh dia satu, Rusia dan China, juga Iran. Musuh kita pun satu juga. Jadi bukan di atas dasar kita berwalak antara satu sama lain, di atas dasar musuh satu. Itu saja. Musuh Amerika orang tu, musuh kita orang tu. Itu saja berarti sekalian. Maka apabila dah menang, Amerika ini Nabi sebut fayarfa'un nasrani salib. Maka orang-orang Kristian mengangkat salib. Fayaqulu qalba salib. Lalu dia berkata salib telah menang. Agama Kristian telah menang. Fayasuru ilaihi muslim fayadukuhu. Maka seorang muslim lompat rampas salib, mematah-matahkan salib, pijak salib. Fayaqulu balillahu wala. Lalu dia berkata bahkan Allah yang mendapat kemenangan. Maknanya Islam yang menang, bukan Kristian menang. Orang Kristian mengaku dia menang, orang Islam pun mengaku dia menang. Fa'inda dzalika taghduru Rum. Di saat itu Rum berpaling tadi. Wa fi riwayatin fayaqtatilan. Dalam satu riwayat yang lain maka berlakulah pertempuran kecil di antara dua kaum. Maka Nabi sebut itulah sebaik-baik syuhada pada maka apabila berlaku pertempuran kecil ataupun orang Amerika berpaling tadam, maka dia pun ajak balik ke tanah Amerika. Amerika pun ajaklah pokok dia ke Eropah pun jom balik ke Amerika, jom kita balik. Maka orang Amerika pun pulang ke tanah Amerika. Apakah telah berakhir? Kita nak cerita pula bumi umat Islam siapa yang menjadi pemimpin. Kalau kita baca hadis lagi para sekalian, idza zahara amru Sufyan, apabila urusan ataupun kerajaan Sufyani telah berulang, telah lahir. Sufyani siapa para sekalian? Sufyani ini keturunan Abu Sufyan dulu. Orang ni akan menjadi tali bahu Amerika. Bila Amerika balik, Amerika akan serah kepimpinan kepada Sufyani. Tali bahu Amerika yang paling kuat. Maka para hadirin sekalian, tali bahu Amerika tak kita lah. Hari ini di Mesir, Amerika letak pajak Jeneral Abdul Fattah al-Sisi. Orang mana? Di Afghanistan, yang berjuangnya mujahidin, kemudian diambil alih oleh Taliban juga Al-Qaeda, kemudian Amerika pajak orang dia. Hamid Karzai. Sama lah dengan kita dulu ni pun, penjajah balik dia serah kat siapa? Maka begitulah suasana yang akan berlaku di tanah Arab. Apabila Amerika balik, dia akan serah kepada siapa? Nabi sebut siap, orang ini adalah Sufyani, keturunan Abu Sufyan, akan menguasai tanah Arab. Maka di saat ini para hadirin sekalian, bertambah kezaliman di atas muka bumi, bukan bagi berkurangan, tak kurang lagi, bertambah lagi kezaliman. Ini yang saya sebut tadi para hadirin sekalian. Asuhlah anak-anak kita, isteri-isteri kita dengan ilmu agama yang kuat. Kenapa? Karena kita akan menghadapi kemuncak kezaliman. Bukan kita akan hadapi ketenteraman. Tidak para hadirin sekalian, kemuncak kezaliman belum berakhir. Maka Nabi sebut sehingga kezaliman ini berlaku di tanah Mekah, berlaku pembunuhan tanah Mekah, darah mengalir di Jamrah, orang tak boleh nak buat haji lagi, berlaku rompakan, berlaku pembunuhan, kezaliman. Maka di saat itu para hadirin sekalian, darah mengalir di Jamrah. Maka ulama-ulama Mekah ni bincang nak lantik pemimpin. Maka mereka menilai melihat ada seorang laki-laki yang terbaik di kota Mekah, iaitulah Muhammad bin Abdullah. Maka apabila orang ini nak lantik Muhammad bin Abdullah tahu orang nak lantik dia lari ke kota Madinah. Dia tak mau jadi YB, berada sekalian. Bukan jadi bergebuk ni. Di saat ni bukan saat bergebuk ni. Dia tak mau jadi YDP, lari tu. Lari terus sampai ke Madinah. Maka orang ni dia nampak tak ada orang yang paling layak melainkan dia. Terus kejar sampai ke Madinah. Duduk semalaman di sana. Muhammad bin Abdullah berpatah balik ke kota Mekah. Maka orang yang kejar dia pun berpatah balik ke kota Mekah. Didapati Muhammad bin Abdullah berada di Makkah. Maka terus dilantik Muhammad bin Abdullah menjadi khalifah. Muhammad bin Abdullah ni siapa? Inilah Imam Mahdi, para hadirin sekalian.
Inilah keturunan Nabi yang Nabi sebut namanya seperti nama aku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dialah yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, dengan ketenteraman. Maka para hadirin sekalian, inilah Imam Mahdi. Maka apabila tersebar berita Imam Mahdi atau pemimpin telah dilantik di kota Mekah, para hadirin sekalian, saya nak cerita sikit lagi kaitan dengan Imam Mahdi. Dulu pernahkah kita dengar ada Imam Mahdi palsu di kota Mekah? Kalau di Malaysia jangan tanya orang Nabi palsu ada. Kalau Imam Mahdi itu biasa lah. Ini di kota Mekah ada orang mengaku Imam Mahdi. Tahun 80-an para hadirin sekalian, tahun 80-an dulu ada seorang laki-laki mengaku Imam Mahdi. Akhirnya dia dibunuh. Pegang mikrofon di kota Mekah isytihar, kami adalah pembantu Imam Mahdi dan Imam Mahdi bersama kami. Ada kawan-kawan ni yang jaga orang yang pokok Imam Mahdi ni, jaga pintu sana, jaga pintu sini supaya jangan diceroboh. Naik di atas menara nak tengok pokok ada orang yang tekan nak bunuh Imam Mahdi. Akhirnya Arab Saudi hantar polis, hantar tentera bunuh kabeh. Maka para hadirin sekalian, apa kaitan cerita tu dengan cerita yang nak mari ni Imam Mahdi yang sebenar? Sebenarnya ada hadis para hadirin sekalian. Hadis dhaif. Ada juga hadis dhaif. Berkaitan dengan Imam Mahdi palsu. Ya'udzu a'idzu bi Makkah fayuqtal. Fayanqusun nasu hunaiha faya'udzu a'iz. Nabi sebut akan berlindung di kota Mekah seorang lelaki yang mengaku Imam Mahdi, maka akhirnya dia dibunuh. Kemudian manusia pun hiduplah beberapa ketika akan berlindung pula seorang lelaki yang dibai'ah menjadi Imam Mahdi. Maka para hadirin sekalian, beberapa ketika Nabi sebut setelah peristiwa palsu itu berlaku, Nabi sebut beberapa ketika. Selama ni dah 30 tahun daripada tahun 80-an sampai ke hari ini, dah 30 tahun dah berlaku para hadirin sekalian daripada zaman Imam Mahdi palsu dengan Imam Mahdi yang sebenar. Baik. Jadi apabila Imam Mahdi dilantik di kota Mekah untuk nak jaga keamanan dan ketenteraman, orang Syria sana, puak-puak tali baru Amerika, dia dengar berita pemimpin dilantik. Ni lah para hadirin sekalian yang kita baca hadis mula tadi, yaghzu jaishunil Ka'bah, akan ada sebuah tentera menjaga Kaabah. Apa ni? Akan ada sebuah tentera menjaga Kaabah. Puak mana ni? Yang kita baca hadis tadi, yang mula. Puak ni, puak Sufyan ni, puak yang menjadi tali baru mereka apabila mereka pulang tanah air. Jadi puak ni yang menguasai tanah Arab, bertambah-tambah kezaliman. Maka apabila dia nampak ketenteraman di kota Mekah, dia hantar tentera untuk nak serang Kaabah. Maka puak ni lah para hadirin sekalian kemuncak kezaliman di dunia ni, nak serang Kaabah. Fa iza kanu bi baida min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Apabila mereka berada di satu kawasan lapang di atas muka bumi di Kaabah, di dekat Mekah, di tengah bumi mula daripada kepala tentera sehingga ke ekor tentera. Maka para hadirin sekalian, ulama-ulama kita berpesan, kalau sekiranya kita dengar ada tentera nak serang Kaabah, kemudian tentera itu di tengah bumi, maka yakinlah bahawa di saat itu Imam Mahdi berada di kota Mekah, baru dilantik. Maka Allah Ta'ala jaga Imam Mahdi. Inilah karamah. Kita mengaji karamah. Kalau Nabi mukjizat, ini kalau wali-wali Allah kita sebut karamah, maka Allah Ta'ala jaga Kaabah, jangan diserang, jaga wali-walinya yang berada di kota besar. Kalau sekiranya kita dengar berita Imam di kota Mekah, ataupun ada manusia yang saling nak serang kota Mekah, akhirnya di tengah bumi, maka di saat itu Imam Mahdi berada di kota Mekah. Kemudian apa berlaku lagi para hadirin sekalian? Di suasana-suasana yang akan berlaku, maka Nabi pun sebut apabila puak di tengah bumi, para hadirin, inilah yang kita sebut tadi, mula berakhir kezaliman di atas muka bumi. Bukan telah berakhir, baru mula berakhir. Jadi banyak sangat lagi lah tempat-tempat lain tak bermula, di sini baru mula. Kemudian Nabi sebut taghzuna jaziratal Arab fatuftahu lakum. Kamu akan memerangi tanah Arab, yakni akan memerangi Saki Baki,
Sofiani yang ada, pengikut-pengikut Amerika yang ada di tanah Arab. Patuh tahu lagu maka akan diberi kemenangan untuk kamu. Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada Imam Mahdi. Wa taghzuna Rom, dan kamu akan memerangi Amerika. Oh, bukan dengan Amerika. Ini bukan tali baru dia dulu. Para hadirin sekalian, ini bukan tali baru dia dulu. Ini jadi masalah kita ni para hadirin sekalian. Kalau bukan dengan Amerika tak apa, bukan dengan tali baru ni. Sama dengan di Afghanistan. Dulu lawan Rusia balik. Hantar tali baru dia, ambil Karzai jadi pemimpin. Kemudian dia membentuk tentera, bentuk polis. Maka para hadirin sekalian, si Mujahidin nak lawan dengan siapa? Nak lawan dengan Karzai. Inilah tali baru. Itu jadi masalah. Kita kata ni bunuh orang Islam sama orang Islam. Itu banyak para hadirin sekalian. Itu apa bayangnya? Tali baru. Jadi akhirnya para hadirin sekalian, tali baru di atas muka bumi ini akan dibunuh oleh Imam Mahdi. Tabzuna jaziratal Arab, atas tahu lagu, kamu akan memerangi tanah Arab, maka akan diberi kemenangan untuk kamu. Maka tamatlah tali baru Amerika di bumi Arab. Kemudian watazuna Rom, atas tahu lagu, kamu akan memerangi Amerika, maka akan diberi kemenangan untuk kamu. Macam mana Allah perang Amerika? Adakah kita langgar tanah Amerika? Para hadirin sekalian, 6 bulan saja Amerika balik daripada Syria setelah tamat pertempuran kita bersama mereka menghadapi Rusia, China, Iran dan Bashar Assad. Maka para hadirin sekalian, 6 bulan saja Amerika akan datang semula ke tanah Arab. Bila dia datang ke tanah Arab, dia ingat nak bersama tali baru. Rupa-rupanya tali baru dia telah berakhir, maka dia terpaksa menghadapi Imam Mahdi. Banyak mana mereka datang, Nabi sebut satu-satu. Para hadirin sekalian, ni bukan telahan, ni bukan pandangan, ni bukan kacamata. Kita ni kadang-kadang ni kacamata Islam. Ni pandangan saya lah. Ini apa yang saya fikir lah. Ini apa yang saya agak. Apa yang saya sebut ni bukan saya fikir, bukan saya agak. Ni semua hadis. Jadi saya ketengahkan hadis. Cuma pandangan berdasarkan kepada hadis. Kalau tersilap pandangan, hadis tetap hadis. Nabi sebut para hadirin sekalian, fayatunakum, mereka balik ke tanah mereka 6 bulan saja mereka datang sebelah fayatunakum tahta samanina raya, maka mereka akan datang menghadapi kamu di bawah 80 pasukan ataupun bendera wa tahta kulli rayatin 12 alfan, dan di bawah satu pasukan 12,000 tentera. Cuba bayang tengok para hadirin sekalian, 80 pasukan, setiap satu pasukan 12,000 tentera. Hampir 1 juta manusia daripada tanah Amerika akan datang ke tanah Arab untuk menghadapi Imam Mahdi. Ini para hadirin. Maka Nabi sebut kepada kita, wa taghzuna Rom, kamu akan menghadapi Amerika, fatustahulakum, maka akan diberi kemenangan untuk kamu. Kemudian wa taghzuna Faris, kamu akan memerangi Parsi. Hidupnya Mahdi ini pegang. Tak sempat nak buat hospital dia jadi. Jangan kaya kami minta nak latih KKK mungkin tak ada para hadirin. Hidup dia dihadapi peperangan. Zalim banyak sangat. Wa taghzuna Faris, dan kamu akan memerangi Parsi. Fatuh tahulakum, maka akan diberi kemenangan untuk kamu. Saki-baki Parsi yang ada, Iran yang ada. Wa taghzuna Dajjal, dan kamu akan memerangi Dajjal. Maka para hadirin sekalian, di zaman Imam Mahdi inilah Dajjal keluar para hadirin sekalian. Selepas menghadapi saki-baki tali baru Amerika yang dalam biru, kemudian saki menghadapi Amerika 80 pasukan, setiap satu pasukan 12,000, hampir 1 juta. Kemudian akan hadapi pula Parsi. Setelah itu wa taghzuna Dajjal, kamu akan memerangi Dajjal. Pengikut Dajjal para hadirin sekalian begitu banyak, 70,000 lebih daripada Yahudi menjadi pengikut. Orang Yahudi banyak menjadi pengikut Dajjal. Yahudi ada lagi, Yahudi ni bijak. Orang lain lembut, dia tak lembut lagi. Tengok ramai para hadirin sekalian. Kita ingat Yahudi habis dulu kan? Tak, Yahudi ni belakang. Zaman Dajjal dia jadi pengikut Dajjal. Itu terakhir Tuhan dia. Para hadirin sekalian, kita akan memerangi Dajjal ni. Kita tak mampu, Imam Mahdi tak mampu. Tapi yang jelasnya Imam Mahdi, Dajjal turun di zaman Imam Mahdi. Mana dekat sangat para hadirin sekalian. Ni kita tengok Amerika ada di Arab ni. Tak ada perang lama mana.
kemudian mereka balik datang semula 6 bulan pegang dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itulah para hadirin sekalian akan menghadapi Dajjal. Tak mampu Imam Mahdi menghadapi Dajjal. Nantilah bila-bila lah kita cerita pada Dajjal pula. Kemudian bila dah tak mampu menghadapi Dajjal, Allah Ta'ala hantar pula Nabi Isa untuk bunuh Dajjal. Maka sama Imam Mahdi buat tanda kiamat besar. Apa dia? Dajjal dan juga Nabi Isa. Para hadirin yang dikasihi sekalian, itulah yang kita cerita apa yang akan berlaku seterusnya. Saya ulang secara ringkas para sekalian. Sekarang ni akan tempuh Rusia, China, Jepun, Iran, Syria satu kuat, Amerika dan di sebelah Eropah bersama ahli sunnah wal jamaah umat Islam sedunia ini satu kuat. Kemudian akhirnya kita mendapat kemenangan setelah kita menang Rusia, China semua kalah. Amerika lari balik ke tanah Amerika. Kemudian Amerika datang semula berperang dengan kita semua ahli sunnah wal jamaah. Maka Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada kita menghadapi Amerika sekalian. Kemudian kita seterusnya akan menghadapi Dajjal, tanda kiamat yang pertama, dan menghadapi dan turunnya Nabi Isa untuk bunuh Dajjal, tanda kiamat yang kedua. Kemudian seterusnya kita menguasai, Allah Ta'ala memberi kesuburan di atas muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala hantar pula Ya'juj wa Ma'juj, tanda kiamat yang seterusnya akan menguasai muka bumi. Jadi para hadirin sekalian, insya-Allah apa yang Nabi sebut kita baca tadi, tertegaknya kenabian di kalangan kamu selama mana dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah dah mengangkatnya berakhir. Kemudian tertegak pula khilafah berdasarkan kepada petunjuk Nabi 30 tahun atau 40 tahun berakhir dengan wafatnya Sayyidina Ali. Kemudian tertegak pula sistem beraja yang dinamakan menggigit berakhir di bawah kepimpinan Bani Umayyah Abbasiyah Utsmaniyah Turki pada tahun 1924. Kemudian tertegak pula sistem beraja berkuku besi sampai ke hari ini belum berakhir lagi. Belum berakhir. Dan kita tak nampak tu tanda-tanda akan berakhir. Sebab apa? Kita terpaksa menghadapi kemuncak kezaliman. Bila ada tambah diserang, tentera dia pun tenggelam bumi, maka itulah mula berakhir kezaliman. Dan para hadirin sekalian, Nabi pun sebut summa takunu khilafatan ala bihadin buah. Kemudian akan tertegak pula selepas itu sistem khilafah berdasarkan kepada petunjuk Nabi. InsyaAllah inilah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan untuk umat Islam kali yang seterusnya insyaAllah. Sekadar itulah para hadirin, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Dan saya ni minta doa mari Kuala Lumpur ni bersama Tama tadi 4 hari sampai ke hari ini. Nak balik pun kuliah dulu lah. Jadi para hadirin sekalian, saya nak kutip ilmu macam biasa lah untuk madrasah saya yang kami buat bangunan 3 tingkat 80 kali 100 kaki. Tak sempurna lah tingkat pertama, tingkat kedua ada bumbung, tingkat ketiga bumbung, semua dah siap sekalian. Cuma peralatan tingkat pertama baru bubuk selepas puasa baru ni, slidingnya, tailnya dan juga wiring. Alhamdulillah, maknanya banyak sangat lagi. Di belah luar tak perlu apa lagi pada akhir sekalian. Baru bubuk belah dalam, ada seorang tu dia mari dia kata, Ustaz, bagi siap dalam dulu lah, dia kata. Duit ada tu kita bagi siap dalam dulu. Orang mudah mengaji, mudah bersilau. Kita bubuk elektrik dulu ke, tail dulu, bubuk sliding, luar biar dulu dia. Tak apa lah kita buat. Jadi Alhamdulillah boleh siap. Tapi tingkat 2, 3 tak siap lagi. Saya ni datang nak kutip rumah lagi untuk tambah buat di luar tu lah. Nanti kita tanya engineer dia lah. Kadang-kadang engineer dia pada Kuala Lumpur dia pun sampai dia pagi dia. Dia sajak jalannya, bukan nak ambil duit apa. Engineer dari Kuala Lumpur dia tengok juga segala ketat-ketat dan gambar-gambar dalam beg saya. Boleh tengok pamphlet beg saya. Dan kalau siapa-siapa yang nak buat wakaf, ada CJ wakaf dalam beg saya. Jadi saya haraplah para hadirin sekalian boleh buat
sedap. Kalau nak buat wapak, jumpa saya lah, anak buku wapak atau CD wapak ada dalam pet saya. Jadi saat lagi boleh lah ambil tengok apa yang nak ziarah. Banyak orang pergi tengok para saudara sekalian. Zaman tadi kalau tak pergi tengok tak percaya. Jadi para hadirin banyak orang pergi tengok. Engineer Petronas lah pergi tengok. Dia nak tengok betul. Ada seorang tu kita pun tak tahu mari daripada mana. Hello, ustaz dari mana? Saya kata dulu di pondok. Hello. Saya nak pergi situ tu. Dia mahu pergi tengok betul ni. Betul. Jadi para hadirin sekalian, kalau tak betul ni nama nak tengok kita. Jadi insya-Allah para hadirin, saya agak macam itulah. Boleh buat wakaf. Kami nak di luar tu tak sempurna lagi. Di dalam tu alhamdulillah, tapi di luar tu banyak sangat lagi lah kita perlu tambah. Tingkat 2 dan tingkat 3 tu saya tak baca lagi, tak sebut lagi, nak pergi sebenarnya di bawah dulu. Jadi para hadirin sekalian, program-program yang kita buat di pondok tu macam biasa lah. Macam biasa. Pengajian mula daripada pukul 7.45 pagi sampai 1:30. Pengajian sistem pondok kan. Kita tak masuk SPM lah tu tak masuk. Mengaji jenis hadis, Quran hadis, mengaji nahwu, tau, fiqh tauhid macam tu. Tak cukup, tak sempat nak hubung banyak-banyak. Kalau ada sekolah yang bijak tak apa lah, dia hubung sampai 24 pelajaran. Kita ni buka otak kita tahu lah, bukan kampung kita buka otak otak tak lepas dah. Jadi kita bersiap dengan 15 pelajaran semua berkaitan dengan bahasa Arab dan agama. Jadi para hadirin sekalian, kalau pagi Jumaat tu kita buat kuliah umum, jadi orang kampung akan mari di situ lah. InsyaAllah pada itulah para hadirin, nanti kita jumpa lagi dalam masa banyak lagi lah. Isu-isu akhir zaman yang berkaitan dengan Dajjal, macam mana Dajjal menguasai dunia, macam mana selama mana Dajjal berada di atas muka bumi, baru dia dibunuh oleh Nabi Isa, dan banyak mana pengikut-pengikut Dajjal dan kekuatan Dajjal. Jadi para hadirin sekalian, kemudian yang Jumaat pula menguasai bumi, kita boleh tengok dalam YouTube hari ini Gog yang Magog, ataupun dalam bahasa Arab Ya'juj wa Ma'juj, tulis dalam bahasa Arab dalam Google. Dia pun kajian orang Arab hari ini guna satelit para hadirin sekalian. Ya'juj Ma'juj ini duduk di dalam pegunungan di bumi Rusia. Kan dulu kita belajar Iskandar Zulkarnain, dia telah membantu orang, dia kata di bumi Rusia lah, di apa? Gunung apa? Kaukasus tu, Gunung Kaukasus. Jadi di pegunungan tu lah diletak benteng di antara manusia dengan Ya'juj Ma'juj pun manusia juga. Jadi para hadirin sekalian, kita tengok hari ini ada Ya'juj Ma'juj yang ditangkap boleh. Ada pula orang manusia ni di antara di Rusia kena bunuh dengan Ya'juj Ma'juj. Ada pula Ya'juj Ma'juj ni dapat ditangkap dalam keadaan dia pingsan tak sedar, orang buat bedak siasat. Jadi orang kata itu Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam hakikat sebenarnya. Rupa macam rupa manusia, tapi ada yang kecil, ada yang kecil tak ini lah. Boleh pegang dengan tangan yang berada sekalian. Jadi orang yang nak buat bedak siasat pegang macam tu kan, kecil sangat. Ada yang besar, rupa muka berbagai-bagai. Jadi boleh tengok tu semua. Boleh tengok hari ni kat internet. Jadi kita boleh tengok maklumat, berbagai-bagai maklumat. Itu pun boleh baca sendiri, boleh tengok sendiri. Hari ni kan laptop lah, iPad, apa semua juga. Jadi kita boleh tengok. Saya selalu tengok Ya'juj dan Ma'juj. InsyaAllah para hadirin sekalian, kita jumpa lagi. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.